Setiap kali Perhimpunan Agung UMNO atau PAU, pasti akan ada drama yang berlaku. Jika dulu ketika PAU, Dr. Mahathir ada mengumumkan akan meletakkan jawatan, Muhyiddin tidak dibenarkan berucap walaupun merupakan timbalan Presiden. Itu antara sejarah-sejarah PAU yang berlaku dahulu. Tapi hari ini aku nak berkongsi mengenai PAU yang berlangsung baru-baru ini. Dan selepas PRU15, PH, PN tidak mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Jadinya PH dan PN memerlukan sokongan tambahan untuk cukupkan 112 untuk menjadi kerajaan untuk membentuk majoriti mudah. Oleh kerana itu, yang di-Pertuan Agong telah menitahkan untuk berlaku sokongan lah kan untuk mencukupkan 112. Jadi BN telah pun bekerjasama dengan PH. Makanya bila BN bekerjasama dengan PH, adalah bunyi sumbang sana sumbang sini yang berbunyi. Mana tanya dulu masa PAU 2021, UMNO menegaskan no Anwar, no DAP. Tapi last kau yang U-turn, dah lah pula tu. BN hanya menang lebih kurang 40 kerusi. Jadi itu yang terjadilah sebelum masa-masa PAU. Baik, sebelum PRU15 pun kita dah start pelbagai drama sebab ada ahli parlimen yang terdahulu tak dapat bertanding untuk mempertahankan kerusi diorang. Contohnya Pasir Salak, Ketereh, Tanjung Karang. Dan oleh sebab tu, ada juga sebelum PRU15 telah bermula usaha-usaha untuk menjatuhkan Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi. Okey, back to the PAU 2022. Zahid explain kenapa BN UMNO sokong PH untuk jadi kerajaan dan bekerjasama dengan mereka berbanding bekerjasama dengan PN. Katanya atas titah yang di-Pertuan Agong. Dan juga dia mendakwa lebih baik bekerjasama dengan PH berbanding dengan PN sebab ada dakwaan PN cuba untuk kuburkan UMNO. Selain itu ada juga Peli Memeli ketika PAU dan Presiden UMNO Ahmad Zahid mendedahkan mengenai 10 ahli parlimen yang menandatangani ST untuk sokong PN jadi kerajaan. Yang kita tahu 10 MP ni menandatangani ST menyokong Muhyiddin Yassin untuk jadi kerajaan, PN jadi kerajaan adalah sewaktu pilihan raya lah selepas hari mengundi tu. Malam tu kan kiranya PH dan PN tak ada nombor yang cukup iaitu 112 untuk membentuk kerajaan. Jadi 10 ahli parlimen UMNO telah memberi ST. Bagaimanapun ST tersebut ditarik balik. Dan Zahid kata sebenarnya pengkhianatan ini diatur oleh orang dalam. Bagaimanapun dia sebagai presiden mestilah kena tunjuk yang dia ni berbesar hati dan katakan dia telah memaafkan pengkhianat itu. Bagaimanapun ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Jalaluddin Alias mendedahkan ST untuk menyokong pengurusi PN Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas PRU15 bukan bermaksud mengkhianati parti. Sebaliknya, Jalaluddin berkata pengkhianatan kepada parti adalah apabila bersama dengan pembangkang untuk mengalahkan calon BN. Itu satu statement. Satu lagi statement, MP Lipis iaitu Abdul Rahman Muhammad berkata dia tidak tahu menahu mengenai nama dia tersenarai dalam 10 orang untuk yang menandatangani ST menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan statement seterusnya adalah bekas Naib Presiden UMNO Hisham Muhyiddin Hussein berkata dia bersedia dan menyerahkan kedudukannya kepada parti jika dikenakan tindakan ekoran memberi akuan berkanun SD untuk menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ini kerana dia bersama 9 yang lain selepas itu akur dengan perintah parti untuk bekerjasama dengan PH dan menarik balik ST terhadap PN. Namun katanya sehingga kini dia tidak tahu mengapa mereka dituduh sebagai pengkhianat. Dia juga berkata dia juga bersedia untuk bertanding pemilihan jika ada laluan. Dan itu adalah antara yang kita dengar mengenai hal ketika PAU desas-desus, kita dengarlah di telinga pengkhianat itu ini.
Kemudian mengenai pemilihan UMNO. Kita tahu UMNO perlu mengadakan pemilihan parti sebelum Jun dan terdapat juga usaha untuk menjatuhkan Presiden Zahid Hamidi sebelum PRU 15 lagi. Jadi masa PAU 2022 hari itu ada yang mahukan usul top 2 dipertandingkan, iaitu jawatan Presiden dan timbalan Presiden. Maksudnya jawatan Zahid dan Tok Mat adalah akan digugat lah kan. Dan KJ selepas kalah semasa PR15 di Sungai Buloh hari itu, dia tidak berputus asa. Katanya dia mahu bertanding jawatan Presiden dan pelbagai provokasi yang dapat dilihatlah sebelum itu. Dan dia siap kata, Presiden dah kata ready to fight. Dia mengeluarkan satu video semasa PAU 2022 hari itu, di mana video dia Presiden dan dia berselisih dan bersalaman, dan memang betul Presiden ada kata he's ready to fight. Tapi itu adalah dakwaan KJ yang mengatakan Zahid bersedia untuk bertanding mengenai jawatan Presiden. Tapi ada perwakilan bahagian menolak usul untuk mempertandingkan jawatan ini dan katanya jawatan ini tak perlu dipertandingkan kerana kerajaan sekarang perlu dikukuhkan dahulu, dan semasa hari last pengundian untuk usul tolak pertandingkan top 2, KJ dakwa yang usul yang itu akan dibuldos dan ada langkah Dewan Merdeka. Maksudnya di sini, KJ kata dia difahamkan tag kedudukan perwakilan yang sebelum ini diletakkan di kerusi Dewan Merdeka telah pun ditanggalkan dan bagi menempat pengundi hantu untuk masuk ke dalam Dewan Merdeka. Tetapi Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil menegaskan dakwaan yang dibuat Khairi Jamaluddin itu adalah fitnah dan tiada sebarang perwakilan import dibawa masuk ke Dewan Merdeka. Dan kemudian bila usul itu dikemukakan, ada video Isham Jalil share di Facebook di mana usul untuk menolak dua top 2 dipertandingkan. Dan kalau kita tengok, mostly semuanya angkat tangan sokong untuk tolak usul top 2 di pertandingan. Jadinya tidak adalah pemilihan bagi top 2 ni. Itu adalah sedikit sebanyak apa yang berlaku di PAU kali ini. Baik, itu sahaja daripada saya, Syazwana Amir. Nantikan episod Too Much Information yang akan datang.